Latihan teknikal dan vokasional atau dikenali sebagai TVET merupakan peluang terbaik untuk direbut oleh remaja masa kini kerana ianya bukan sahaja fokus kepada pekerjaan bersama industri berkaitan, malah potensi menjana pendapatan tinggi dengan mengusahakan perniagaan juga terbuka luas sebenarnya. Ada peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi di dalam dan luar negara juga terbuka luas kepada mereka. Jadi tetamu kita untuk Grad TVET kali ini adalah alumni KKTM Kuantan bersama saudari Wan Nurul Sofia Wan Syamsuddin yang kini berada di Australia melanjutkan pengajian peringkat PhD di University of South Australia, dan pensyarah KKTM Kuantan Encik Muhammad Hafiz bin Abdul Kadir yang akan berkongsi tentang TVET MARA pilihan pendidikan kelas pertama. Assalamualaikum Sofia dan Encik Hafiz. Waalaikumsalam. Okey, dengan jelas ya, kita langsung kata berbual ni melalui aplikasi Zoom, dan kita nak mulakan dengan Encik Hafiz terlebih dahulu sebagai seorang pensyarah yang bertanggungjawab untuk mendidik. Pastinya tak dapat lari dari membantu untuk membina kerjaya pelajar untuk masa depan mereka. Apa pandangan berkaitan kepentingan TVET masa kini? Terlebih dahulu terima kasih diucapkan kepada Radio Bernama kerana sudi menjemput kami di KKTM Kuantan. Okey, berbalik kepada soalan tadi, kalau kita tengok tugas pendidik sebagai TVET MARA pada masa kini perlu melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran yang mengandungi praktikal teori. Bukan saja semata-mata, malahan pihak TVET juga sangat menekankan aspek kemahiran insaniah seperti kemahiran komunikasi, kemahiran pengurusan masa, leadership dan sebagainya. Alhamdulillah dengan pendedahan program pendidikan TVET di Malaysia mempunyai daya saing yang hebat. Buktinya pada 4 hari bulan April yang lalu, iaitu telah pun diumumkan oleh Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Malaysia iaitu Datuk Dr. Mansur Osman telah pun mengumumkan kebolehpasaran kerja lepasan TVET adalah sebanyak 98% di Malaysia, dan saya sangat bersetuju dengan kenyataan Timbalan Menteri tersebut kerana kami di MARA sentiasa membuat semakan supaya pelajar-pelajar lepasan MARA ni cemerlang di industri, sentiasa komited, dan kami akan memastikan sijil dan diploma yang didapati oleh pelajar akan mendapat pengiktirafan dan pentauhliahan profesional daripada badan serta agensi yang diperakui seperti agensi MQA, LAN dan sebagainya. Dan Sofia sendiri merupakan bukti kepada hasil pendidikan TVET boleh ke peringkat yang lebih tinggi. Sekarang ini berada di Australia, sedang mengikuti pengajian peringkat PhD University of South Australia. Tapi kita akan kongsi kejap lagi pas pengajian peringkat PhD. Sebelum tu kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya Sofia boleh memilih TVET untuk melanjutkan pengajian dan KKTM Kuantan yang menjadi pilihan. Macam mana tahu mengenai KKTM Kuantan ni, Sofia? Okey. Sebenarnya masa saya sekolah menengah dulu, saya sekolah di Muazzam Shah. So KKTM Kuantan telah dipromosikan oleh kaunselor sekolah saya, dan beliau ada mention yang saya boleh sambung study dalam engineering dekat KKTM Kuantan, dan saya juga berpeluang untuk ke luar negara. So at that time, saya rasa it's going to be a good choice because I really enjoy learning new cultures and I really want to open up for new challenge at that time. So I just give a go by applying. Okey, macam tu je. Dan kita tahu pelajar lepasan SPM biasanya ada dua pilihan, Encik Hafiz, bekerja ataupun nak sambung pelajaran. Dari segi trend semasa, pelajar dan ibu bapa ni dilihat lebih tertumpu di tempat pengajian sedia ada popular seperti universiti ataupun matrikulasi dan sebagainya. Dalam situasi ni, sebenarnya ada pilihan ketiga yang boleh menjadi pilihan utama, iaitu TVET. Pandangan dan juga sedikit komen tentang kenyataan saya ni, Encik Hafiz. Okay, terima kasih Zana di atas soalan itu tadi. Okey, kenapa pelajar-pelajar lepasan SPM perlu memilih bidang TVET, terutamanya di Majlis Amanah Rakyat, kerana peluang cerah kepada graduasi TVET itu sendiri setelah menamatkan pengajian peringkat sijil ke diploma ke, sebab kami ada 342 institusi MARA untuk pengajian sambung lepasan SPM. Contohnya kalau di MARA tempoh selama 3 bulan dan ke atas untuk program sijil, di Institut Kemahiran MARA ataupun IKM juga menawarkan program sijil dengan diploma dengan masa tahun 2 tahun dan ke atas, dan akhir sekali di MJI dan juga KKTM di seluruh Malaysia kini sedang menanti anda semua pelajar lepasan SPM untuk program diploma dalam tempoh pengajian 2 tahun setengah di kolej dan 6 bulan latihan praktikal di industri. Manakala apabila pelajar memilih bidang TVET, pendedahan kepada pembelajaran yang kondusif, persekitaran menarik, fasiliti serta kemudahan lengkap, alatan yang terkini berteknologi tinggi menanti anda.
Sebab apa sebab kami di MARA telah berjaya membuktikan pelajar berkemahiran dari institusi TVET MARA ini menjadi pilihan majikan serta industri selain diorang ni berpotensi untuk melanjut pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dalam dan luar negara. Contohnya Sofia sekarang ni dalam bidang PhD. Itulah yang best ni lah. Perlu jadikan pilihan utama TVET, bukan lagi pilihan kedua, pilihan ketiga. Kena ubah persepsi tu ya. Apa ni Sofia, sepanjang tempoh pengajian diploma di KKTM Kuantan, adakah Sofia pernah menjangkakan untuk sambung pengajian ke luar negara pada awalnya? Okay, so semasa saya belajar di KKTM, so ada beberapa senior saya lah yang dapat sambung belajar di luar negara, sepertinya di Australia dan United Kingdom. So selepas saya dapat tahu yang KKTM boleh offer untuk saya sambung luar negara, even daripada semester 1 saya di KKTM Kuantan, saya die in for this opportunity lah. So to be completely honest, saya just give the best from my side, which is like having the best academic result. Tapi yang lain-lain tu saya just serahkan pada takdir lah dan pihak-pihak yang berkenaan untuk lakukan. Sofia sendiri dah berapa lama berada mengikuti pengajian di University of South Australia ni? So sekarang saya dah second year untuk PhD di University of South Australia, tapi sebelum ni saya dah buat 2 tahun setengah bachelor degree lah di sini. Sofia, nak minta Sofia untuk kongsikan dari segi perjalanan selepas pengajian di KKTM Kuantan, laluan kerjayanya, pendidikannya sehinggalah berjaya mendapat kolaborasi bersama pihak industri untuk pengajian dalam PhD ini sehingga ke luar negara. Macam mana tu semua boleh berlaku? Okay, faham. So banyaklah laluan kerjaya sebenarnya selepas habis diploma. Even ramai kawan-kawan saya di KKTM Kuantan yang telah di-offer untuk bekerja di company yang besar-besar such as Pro2, CTRM, Sepura. Dan saya boleh katakan kebolehpasaran pekerjaan untuk circle of friends saya di industri boleh dikatakan baguslah. So selain daripada kerja, ramai juga kawan-kawan saya yang sambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Contohnya bachelor degree dekat universiti di dalam dan luar negara. Ya, okey. Sampailah Sofia sendiri dapat menempatkan diri berada di Australia sekarang ini. Cik Hafiz, kalau kita lihat dari segi asasnya, apakah kelayakan ataupun syarat minimum untuk diterima masuk nak sambung pengajian peringkat diploma kejuruteraan pembuatan di KKTM Kuantan ni bagi lepasan SPM, CJL atau setara dengannya? Baiklah, untuk pendengar sekalian ataupun lepasan SPM, so bukan sahaja di KKTM Kuantan, syaratnya adalah syarat khusus untuk KKTM seluruh Malaysia lah. So di mana kalau sebelum itu saya nak bagi tahu pada pendengar di KKTM Kuantan, so TVET MARA kami menawarkan 5 program diploma kejuruteraan pembuatan, iaitu yang pertama kami ada diploma teknologi proses, teknologi pembuatan otomotif, reka bentuk pembuatan, quality and productivity macam Sofia alumnanya, dan akhir sekali kami ada otomasi industri dan juga robotik. Dan syarat utamanya adalah pemohonan mestilah berumur 17 tahun ke atas dan lulus lepasan SPM ataupun setara dengan mendapat 3 kepujian sahaja, iaitu kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Matematik dan 1 mata pelajaran lain, ikut kumpulan sains lulus dan serta lulus Inggeris dan Bahasa Inggeris dan juga sejarah. Bagi mereka lepasan Institut Kemahiran MARA juga ataupun kolej-kolej yang lain juga boleh memohon. Dan untuk maklumat lanjut, so type saja SPYM ataupun boleh hubungi kami di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kuantan 0953668871 ataupun pergi saja ke Facebook TVET MARA ataupun Facebook KKTM Kuantan. Okey, baiklah, bagi anda yang baru saja bersama-sama kami, sekarang ini kita menerusi program Grad TVET. Kita bincangkan tentang pendidikan TVET kelas pertama bersama-sama Encik Muhammad Hafiz bin Abdul Kadir yang merupakan pensyarah Jabatan Teknologi dan Proses Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kuantan, dan kita bersama-sama jauh di Australia. Saudari Wan Nur Sofia Wan Syamsuddin, alumni KKTM Kuantan, juga merupakan pelajar PhD University of South Australia. Baik, Sofia, kita nak imbas sedikitlah Sofia pengalaman semasa ataupun sepanjang belajar di peringkat diploma. Nak tahu dari segi kemudahan-kemudahan yang disediakan sepanjang tempoh pengajian, adakah rasa macam cukup lengkap, selesa dengan segala kemudahan? Okay. So selain daripada pensyarah-pensyarah yang berpengalaman dalam bidang engineering, sebab mereka memang ada industrial experience, so kemudahan yang
paling obvious lah yang saya nampak ialah hands-on skill using the machine dekat KKTM Kuantan. Dan mesin-mesin dia tu manually dan automatically lah. So mesin-mesin yang dia ajar di KKTM Kuantan ni advanced dan sangat mirip dengan mesin-mesin yang ada dekat industri. So even saya dulu saya ada guna mesin dan saya berpeluang untuk conduct the whole machine for myself. So saya sangat bersyukur lah dengan experience yang saya dapat tu sebab even tak dapat experience ni masa saya buat bachelor degree. Ya, dan satu lagi biasanya kita hanya memandang kebiasaannya. Kalau dulu kita melihat bila melibatkan pengajian kemahiran, technical, vokasional, biasanya pelajar lelaki, bukan untuk pelajar perempuan. Kita nampak benda-benda macam terlalu teknikal kan, dengan pendawaian dan sebagainya. Bagaimana Sofia boleh memilih kejuruteraan pembuatan itu? Ramai tak kawan-kawan wanita yang mengikuti pengajian ini sebenarnya memilih bidang ini? To be honest tak ramai lah. Sebabnya engineering dan dia sangat hands on kan, sangat menggunakan tangan-tangan, menggunakan kerahan tenaga. Tapi bagi saya sebabnya pensyarah-pensyarah yang sangat supportive dan environment tu sendiri yang membantu saya dan saya rasa saya boleh buat benda tu even saya sebagai perempuan. Okey, ini buktilah bukti dah sampai ke luar negara kan. Tak ada alasan wanita tak boleh lakukan setara dengan lelaki apa saja semua boleh. Cik Hafiz, nak minta Cik Hafiz untuk perincikan apa dia? Ya saja. Betul kami di sini pun tak sambung lagi PhD. Untungnya Sofia dah sampai ke PhD sekarang ni. Yes, Cik. Nak minta Cik Hafiz untuk perincikan dari segi proses seorang pelajar nak sambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi selepas mereka tamat pengajian, dan apakah hala tuju para pelajar lepasan TVET MARA ni, KKTM, MJII dan IKM khususnya di KKTM Kuantan pada masa akan datang? Okey, terima kasih Jana untuk makluman pendengar semua. Pelan strategi MARA 2021 hingga 2025 telah pun dilancarkan pada 5 April yang lalu oleh pengurusi MARA, iaitu Yang Berbahagia Datuk Haji Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Don, dengan temanya menjunjung amanah dalam menepani cabaran masa hadapan. So dengan ini, pelajar-pelajar lepasan TVET ini, terutamanya daripada MARA, selepas pengajian mereka banyak pilihan. Yang pertama, mereka boleh menyambung pelajaran di Universiti Kuala Lumpur ataupun IPTA yang sedia ada, ataupun pengajian ke luar negara seperti Sofia, bukan sahaja Australia, dari UK, New Zealand dan sebagainya. Tapi yang penting mesti top 10 di negara tersebutlah, universiti tersebut, dan mesti lulus juga IELTS. Selain daripada itu, pelajar boleh menceburi bidang keusahawanan dengan mengikuti pelbagai program melalui pejabat MARA daerah ataupun pejabat MARA negeri dengan menyertai program usahawan MARA meliputi kemudahan latihan pembiayaan dan juga permis. Ataupun kan, kalau dah sambil-sambil tunggu tu bosan-bosan dah belajar nak buat apa, so pelajar ni boleh je sambung belajar dekat GIAT MARA untuk kursus jangka masa yang pendek. Sebab kami di MARA ada 231 pusat GIAT MARA seluruh Malaysia dan menanti anda. Dan akhir sekali, pelajar semestinya mesti boleh terus bekerja dengan industri sebagai pembantu jurutera dan sebagainya. Wow, itu dia kan, ada pelbagai kemudahan, boleh pilih sana sini, dibantu, dipandu sebaik mungkin. Jadi kepada anda yang berminat untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM, MARA Japan Industrial Institute atau MJII dan Institut Kemahiran MARA IKM, anda boleh lungsuri untuk maklumat lanjut www.tvetmara.edu.my. Boleh juga WhatsApp untuk sebarang pertanyaan ke nombor 0139498063 atau hubungi nombor 0326134589 atau 34611 atau 34598 atau 34605. Paling mudah pergi saja ke laman sawang www.tvetmara.edu.my atau boleh pergi ke pejabat MARA negeri di daerah yang terdekat dengan anda untuk mendapatkan penerangan yang lebih lanjut lagi. Sofia? Ya. Okey, tentang pendidikan TVET kelas pertama dari peringkat diploma sehinggalah ketika ini sedang mengikuti pengajian PhD di University South of Australia. Sofia adalah jawapan kepada mereka yang mempunyai tanggapan pendidikan TVET punya limitasi untuk lanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Sofia boleh perbetulkan tak persepsi
stigma masyarakat terhadap kenyataan berkenaan untuk memberikan lebih keyakinan mereka sebenarnya TVET MARA ini tak ada limitasi untuk anda kembangkan lagi kerjaya anda, pengajian anda, pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, so first of all saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada MARA kerana menyediakan program TVET dan memberi peluang kepada saya untuk melanjutkan pengajian ke peringkat bachelor degree dekat overseas. So bagi pendapat saya, program seperti ini menjadi batu loncatan lah kepada saya dan membuka peluang yang lebih besar kepada saya dan rakan-rakan saya yang lain. So Alhamdulillah dengan berkat dan usaha semasa saya pengajian saya di Australia, saya ditawarkan oleh pihak University of South Australia dan one of Malaysian Automotive Agency under Kementerian MITI yang dikenali sebagai MARI untuk sambung pengajian hingga ke peringkat sekarang. So Alhamdulillah lah berkat usaha tu di-recognize lah. Okey, maknanya Sofia mendapat penajaan dan diberikan keyakinan oleh pihak industri ya, yang dikenali sebagai MARI. Ya. Okey, baik. Sebenarnya di Facebook kita langsungkan juga secara live FB ketika ini perbualan kita ni. Muhammad Adlan kata, steady Sofia. Kata Kamarul, apa perancangan Sofia selepas tamat PhD? MARA all out bantu berputra. Perancangan Sofia lepas PhD nanti? Saya sebenarnya selepas saya habis PhD, saya telah sign kontrak untuk bekerja dengan penaja saya iaitu MARI selama 5 tahun lah. So itulah plan terdekat saya. Nampak sekarang. Tak? Dari segi jaringan hubungan tu habis belajar terus bekerja. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Encik Hafiz, dengar-dengar KKTM Kuantan ada pelbagai pencapaian pengiktirafan dalam dan juga luar negara, kelengkapan mesin juga berteknologi tinggi. Kongsikanlah kehebatan KKTM Kuantan ni. Okay, terima kasih Jana sebab bagi peluang. Okay, sebelum tu KKTM Kuantan ni sebagai institusi pilihan untuk menyambung belajar, sebab apa kami di sini mempunyai fasiliti asas seperti asrama, kelas dan makmal yang sangat kondusif. So kita ada padang bola, dewan badminton, dewan besar, ada padang tenis dan juga gym. So selain daripada itu, kita juga membiasakan diri pelajar untuk turun bacaan Yasin setiap Jumaat. Ada kuliah agama, solat duha berjemaah. Yang bestnya konsep pembelajaran one to one dan minimum pelajar satu kelas hanya 20 orang saja Zainab. Dan pelajar yang akan diberikan pendedahan peningkatan kognitif dan juga psikomotor dan kemahiran insaniah dalam program yang diambil mengikut modul acuan MARA sehingga mereka mendapat diploma ataupun sijil yang diiktiraf. Okey, selain daripada itu, kami di sini mempunyai lebih daripada 70% tenaga pengajar di KKTM Kuantan yang mempunyai pengalaman di industri dan 90% tenaga pengajar telah pun memiliki master dan pendidikan dalam pendidikan masing-masing. Dan kami ada 2 orang yang telah pun grad dalam bidang kedoktoran, dah panggil doktor pun sekarang ni. Dan dari segi tenaga pengajar teknikal, semuanya berkemahiran tinggi, berdaftar dengan BOEM dan kebanyakannya mereka berdaftar dengan MBOT yang membawa gelaran TS. Dan untuk pengetahuan juga, KKTM Kuantan kini berada di tangga ke-15 untuk pengiktirafan APACC dengan memperolehi penganugerahan sijil emas iaitu di Asia Pacific Accreditation and Certification Commission sebagai pusat perkhidmatan TVET yang berkualiti di Asia. So dari segi kualiti management pula, KKTM Kuantan diakui oleh MQS, STREAM, MSISO 9001, 2015 dan sebagainya. Dan saya nak ambil peluang kat sini untuk menceritakan di KKTM Kuantan ni kita ada 3 pusat kecemerlangan TVET ataupun dikenali sebagai ICOE, Industry Center of Excellence, iaitu kita ada AMRIC, Atom dan juga Paneltop dan dilengkapi dengan kemudahan IR 4.0 dan menepati cita rasa industri. Di mana AMRIC ni kita di KKTM Kuantan, AMRIC ataupun dipanggil sebagai Additive Manufacturing Research and Innovation Center dilengkapi dengan pelbagai mesin 3D printing seperti Direct Metal Laser Sintering DMLS. Untuk pengetahuan Aziana dan pendengar, so DMLS ni hanya di KKTM Kuantan sahaja yang ada. Maksudnya kita scan 3D metal, lepas tu dia keluar 3D. Dan hanya pusat pendidikan yang ada dekat Malaysia ni hanya berada di KKTM Kuantan sahaja. Hebat KKTM Kuantan ni. Macam-macam ada. Selain daripada itu, saya nak tambah sikit lah. So kita ada juga, ni IC-nya Muhammad Asnawi bin Omar lah. Dan kita ada juga
panel top production analysis toward optimization performance yang disedia oleh Jabatan DKP iaitu saudara Saiful Azlan. Kat sini kita ada 3 unit mesin CNC 5 axis. Wow, memang best. 5 axis, so di mana angle semua dia boleh potong. Dia punya brand DMU Evo dan juga DMU60 monolog menggunakan precision Katia yang terkini, CAD-CAM dan sebagainya. So selain daripada itu, kita juga ada satu pusat yang akhir sekali iaitu panel top diselia oleh program DKQ, iaitu dia mengaplikasikan manufacturing execution system. Ianya lengkap seperti sistem pembuatan sebenar. Selain daripada itu, sistem ini mampu menilai prestasi melalui pelbagai jenis analisis seperti OEE, control chart, Pareto dan sebagainya. So kat sini pelajar akan dapat pengalaman mengawal seri kilang mereka sendiri melalui sistem yang sedia ada. Dan akhir sekali kita juga ada kat sini yang bestnya ada laser marking process. Apa tu? Iaitu mesin dia adalah mesin laser marking process. So kita boleh potong mengikut 3D ataupun 2D. So dia punya mesin namanya CK Laser. So kalau Ziana nak tahu nanti kita boleh tengok dekat Facebook lah, kita akan memang dah ada produk-produk yang telah dihasilkan oleh saudara TS Abdul Fattah. So di mana ketiga-tiga pusat kecemerlangan ini menanti anda semua pelajar-pelajar lepasan SPM untuk kita sama-sama terokai bersama. Selain daripada itu, 3 pusat kecemerlangan TVET ini telah menawarkan kursus jangka pendek untuk pihak universiti seperti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UTM, UTHM, UTM, UMP, Politeknik, College Committee dan industri seperti SIRIM, Sapura dan sebagainya. So kami banyak berkolaborasi dengan mereka di mana mereka sendiri datang ke pusat kecemerlangan kami di KKTN Kuantan untuk mendapatkan khidmat pakar-pakar TVET kami dalam menerobosi industri IR 4.0. Oh, tu dia banyak lagi banyak. Saya pasti banyak. Dia dengar tu macam cukup nafas kan. Panik kita memang dahsyat. Memang seronok sebenarnya bila kita bincangkan ataupun kita berkongsi apa yang ada, kepelbagaian, apa yang ada dari segi teknologinya, kemajuannya, kualiti yang ada di KKTM Kuantan. Wow, ada yang kata ni, Akmal Hafiz kata kenapa hebat sangat belajar TVET ni, ruginya kalau tak masuk belajar kat TVET Mara kan. Amboi, kata siapa lagi, Hafizah kata terbaik, lancar je bagi explanation. Kata Muhammad Afendi, mantap TVET Mara. Ada yang kata idola, Sofia adalah idola. Satu lagi perkara yang saya pun idola dia ni. Oh iya ke? Jangan idolakan saya. Berbangga. Tu dia. Betul. Kita tahu juga biasanya bila mak ayah nak hantar anak-anak untuk mengikuti apa sahaja pengajian, apa yang mereka harapkan bila anak tu tamat pengajian nanti, anak tu mudah untuk mendapat kerja. Bagi untuk kelahiran KKTM Kuantan sendiri, bagaimana dengan kerjasama bersama pihak industri, Cik Hafiz? Untuk pihak industri kami telah pun bekerjasama dengan banyak industri, terutamanya dengan SIRIM, UIA dan juga kita ada bersama dengan DRB Highcom dan juga Sapura. So kat sini MOU serta MOU telah pun design dan kita guna sama mesin yang ada, teknologi yang ada di KKTM Kuantan. Sebab di industri sendiri pun tak ada, kalau ada pun tak luar negara. So mereka datanglah di KKTM Kuantan. So memang banyaklah kalau kerjasama bersama dengan pihak universiti dan juga kolej-kolej sektor politeknik di Malaysia pun kami memang banyak membuat kolaborasi. Ya, memandangkan Sofia dah jadi idola untuk rakan-rakan, untuk tenaga pengajar sendiri, pensyarah sendiri kan, adik-adik sedang mengikuti pengajian ketika ini sebagai seorang pemegang diploma ijazah sarjana muda dan kini ijazah sarjana atau peringkat PhD dalam bidang pembuatan TVET ni kan. Apakah saranan Sofia kepada pendengar yang masih mempunyai pandangan skeptikal terhadap pendidikan TVET ni sebagai pilihan terakhir? Okay, so kita kena fahamlah TVET ni ialah sebenarnya satu kelayakan di mana skill-skill yang diterapkan di universiti-universiti dan kolej TVET ianya telah distruktur kemaslah supaya it is able to fill the industrial demand. So maksudnya dia memang distruktur untuk industry driven skill. So all of this skill would be especially valuable as a preparation for Industry Revolution 4.0 So dekat luar sana jangan kita tak tahu banyak negara-negara yang
economically powered by TVET skill, such as Germany. So TVET shouldn't be the last choice and never is. Ya, never is, okay. Ada yang tanya terlepas dengar saya rasa ni. Macam Akmal tanya Sofia, Sofia boleh sambung sampai PhD macam mana? Nak terus kerja? Senang tak nak dapat kerja? Memang Sofia dah ada jaminan dah. Habis je belajar PhD ni, memang dapat kerja kan Sofia? Saya alhamdulillah lah, saya sign kontrak dengan saya punya penaja lah untuk saya bekerja balik dengan diorang sebab diorang menaja saya kan. Ya, untung Sofia rezeki kan. Untung Sofia. Terima kasih juga lah kepada Mari sebab mempercayai kebolehan saya. Ya, pastinya. Lepas ni yang penting dia alumni daripada TVET Mara. Ya, tuan-tuan berbangga. Baik, Cik Hafiz, sebagai seorang tenaga pengajar kepada pendengar tentang ruang dan peluang yang terbuka luas, terutamanya mereka yang ada minat ataupun ada kelebihan dalam bidang TVET ni, apa yang boleh disarankan kepada mereka? Okey, bagi pendengar semua, terutamanya bagi lepasan SPM, pertama sekali, TVET ataupun kemahiran vokasional adalah pendidikan kelas pertama yang pastinya menjanjikan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Seperti yang telah diumumkan oleh Timbalan Menteri, iaitu kita pun mempunyai kebolehpasaran sebanyak 98%. Dan kalau betul-betul anda berminat, rebutlah peluang menyambut pengajian di TVET Mara kerana pelbagai kemudahan dan keistimewaan menarik menanti anda. Okay, seperti yang telah saya ulas tadi, seperti pendidikan TVET di Mara adalah pendidikan kelas pertama. Jadilah sebahagian daripada anak Mara macam Sofia, kerana kami di Mara ni mempunyai 342 institusi pendidikan Mara ataupun IKMA di seluruh Malaysia menanti anda. Kerana kami di Mara sentiasa berpegang kepada menjunjung amanah dalam mendepani cabaran masa hadapan, di samping kami memertabatkan bumi putra yang berdaya saing untuk sentiasa bersaing dan berpendapatan tinggi. Itu yang penting. Dan Sofia sendiri bila akan tamat pengajian di Australia? Sebenarnya dijangkakan dalam masa dalam 2 tahun macam tu. 2 tahun. Susah tak bila belajar di sana ni untuk PhD? Untuk PhD personally dia emotionally and mentally draining lah. Dia tak macam physically je lah. So but it's a fun experience. Apa yang boleh Sofia berikan saranan kepada adik-adik ketika ini yang masih lagi belajar, yang masih lagi mengikuti pengajian di TVET dan sebagainya, tak kisah di KKTM Kuantan sendiri ke, mereka ni berpeluang untuk mengikuti jejak langkah Sofia? Okey. Bagi saya, kita kena bercita-cita tinggi. Jangan kita rasa cita-cita tu terlalu tinggi untuk kita gapai. Sebab kalau kita aim lagi tinggi, kita akan, kalau jatuh tu tak jatuh banyak sangat. Macam nak skor PSA lah ni, kan? Kalau kita skor A, kalau jatuh pun jatuh ke B je, kan? Dia tak jatuh sampai E. So jangan kita rasa kita ni bercita-cita tinggi sangat. Tapi sebenarnya kita memang kena ada bercita-cita daripada dulu lagi, dan kita kena work hard for it. Ya, pasti boleh. Ya? Pasti boleh. Ya, telah pun terbukti. Idola ramai. Sofia, apa pun terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama kami meluangkan masa juga, Sofia, untuk bersama-sama berkongsi pandangan dan berkongsi cerita pengalaman menerusi program Grad TVET. InsyaAllah ada masa ada ruang kita call lagi, okey? Alright. Terima kasih, Hafiz. Sofia, terima kasih. Take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, tadi kita baru saja bersama-sama Encik Muhammad Hafiz bin Abdul Kadir, pensyarah Jabatan Teknologi dan Proses Kolej Kemahiran Tinggi Mara Kuantan, dan Wan Nur Sofia Wan Syamsuddin, alumni KKTM Kuantan dan sekarang ini mengikuti pengajian PhD di University of South Australia. Bagi anda yang nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengan TVET Mara, lungsuri saja laman sesawang www.tvetmara.edu.my, atau cara lain anda boleh terus saja sebenarnya
ikuti media sosial di FB page, Instagram, Twitter ataupun YouTube channel dengan kata carian TVET Mara untuk perkembangan dari semasa ke semasa, atau boleh terus ke KKTM, MJII dan IKM yang terdekat dengan anda di seluruh Malaysia. Sekian dulu untuk program Grad TVET. Terus dengar bernama Radio Stesen Berita Bisnes pilihan anda.